sampai sini. Kita buka kuliah maghrib pada malam ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi zawam syaullahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Taala akan kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati al-khairi ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati semulakan Fatih Tuan Imam kita Ustaz Hafiz, kemudian semulakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah dapat bersama sekali lagi pada malam ni untuk kita sambung kembali kuliah kita yang tertangguhlah sebabkan oleh PKP lah, macam-macam PKP ni. Jadi insyaAllah kita sambung semula, paling tidak pun 2 kali kuliah lah sebelum kita masuk Ramadan. Termasuk Ramadan ni. Kalau tempat-tempat lain tu kuliah macam biasa tu kan, jalan macam biasa. Walaupun PKP ke PKPB pun jalan terus. Cuma penjarakan lah, penjarakan dia buat kan, jarakan sosial dia buat, tapi kuliah berjalan macam biasa. Tapi tak semua tempat lah, ada yang berjalan, ada yang tertangguh macam tu.
Alhamdulillah COVID ni dah kurang sikit nampaknya. Jadi insyaAllah kita akan terus jalan lah sebelum kita sambut Ramadan ni insyaAllah. Ramadan nanti dah cuti lah. Cuti sebulan Ramadan tu tak? Lepas tu raya lagi. Raya lagi dah sebulan lagi. Dan 2 bulan cuti tu kan. InsyaAllah. Saya tak lupa dah sampai buku surat berapa ni. Bab apa tu? Ada Jumaat itu. Tapi dah nak habis dah. Dua peringkat lagi nak habis. 2 peringkat lagi. Jadi masuk dah ada puasa. Lepas tu Nak masuk puasa tu ke nak habis kan? habis sikit lah sampai mana tu. Dan hendakkan kau memperbanyakkan doa. Dan hendaklah kau memperbanyakkan doa. 2 peringkat yang last tadi. Okey. Ketika matahari naik. Okey. Sikit lagi. Dan hendaklah kau memperbanyakkan baca doa. Okey, insya-Allah. Ni pun tak? Surat 95. 95. Muka surat 95 tuan-tuan. Oh ni lah. Saya Dia kalau lagi lama cuti tu lagi merapan je dia. Tak tahu ke mana lah. Baik, insyaAllah. Jadi kata musannif, dia kata mana musannif ialah pengarang lah. Dan naklah kau membanyakkan baca doa ketika matahari naik dan ketika tergelincir dan ketika tenggelam dan ketika engkau mendengar iqamah dan ketika khatib naik di atas mimbar dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, maka barangkali engkau menemui masa yang mustajab doa masa itulah. Cuma doa ni apa? Doa tu terserahlah. Doa dia tak sebut sini apa doa yang khusus. Tuan-tuan boleh carilah apa-apa doa yang sesuai yang tuan-tuan boleh baca pada waktu-waktu tersebut. Macam tu. Terutama sekali antara azan dan iqamah kan. Antara azan dan iqamah tu antara waktu yang mustajab lah untuk kita berdoa. Sama ada doa untuk keselamatan diri, doa untuk murah rezeki, doa untuk anak-anak dan sebagainya. Bolehlah tuan-tuan doa. Doa tetap beriman. Macam tu. Baik, sekali lagi ulang. Dan engkau perbanyakkan baca doa ketika matahari naik dan ketika tergelincir matahari. Tergelincir mana matahari atas kepala, lepas tu tergelincir. Nama zuhur kan. Itu nama tergelincir. Dan ketika tenggelam, matahari tenggelam. Dan ketika engkau mendengar iqamah. Dan ketika tenggelam. Dan ketika engkau mendengar iqamah. Dan ketika khatib naik atas mimbar. Dan ketika orang berdiri untuk solat. Maka barangkali engkau menemui masa yang mustajab. Masa yang mustajab untuk masa itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima akan doa yang kita baca itu. Macam tu. Dan musyalah engkau sehingga kau dapat bersedekah pada hari ini dan sekadar kemampuanmu, walaupun hanya sedikit. Walaupun sedikit tersedekahlah. Masuk tabung masjid. Tak. Kadang kat masjid pun banyak tabung. Kadang confuse kita. Ni tabung mana satu ni? Kalau dekat masjid negeri tu ada macam-macam tabung. Tabung sukmas ada, tabung masjid ada, tabung ni nak kata nak Ramadan ni pun ada. Nak Ramadan pun ada tabung dia. Ada 3 tabung. Okey, tabung yang bergerak tu. Yang bergerak tu tabung juga tu. Tabung yang bergerak, tabung tak bergerak semua ada. Kadang buat duit solai je. Buat duit solai, jadi mana nak letak ni? Tabung tu atau tabung ni nak letak? Letaklah tabung mana-mana tu kan. Tak suruh lupa. Macam tu. Jadi kalau banyak masjid tu tabung, paling tidak pun 4 koping. Merah-merah 4 koping. Okey. Merah yang pertama tu tabung ni. Merah kedua tabung ni. Merah ketiga tabung ni. Okey. Kalau ada ungu, bawa ungu. Kan? Kalau ungu tu mana 3 ompek ungunya 400 tu kan.
Baik tu nak kena sedekah tu. Tapi tak kisahlah berapa. Ikut pada kemampuan masing-masing lah. Betul tak? Baik. Kemudian walaupun hanya sedikit, maka dengan itu bermakna kau telah menghimpunkan pada hari itu antara sembahyang, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, i'tikaf dan ribat. Warna ribat menunggu sembahyang selepas sembahyang. Itu masa ribat. Menunggu sembahyang atas sembahyang. Gitu. Apalagi kita orang-orang lelaki ni tuan-tuan, ada hadis menyebutkan bahawa terdapat 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala yang tiada naung melainkan Allah. Antaranya ialah lelaki yang hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya terpaut, tersangkut ke masjid, tuan-tuan. Jadi besok akhirat dia mendapat naungan Allah. Pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Matahari panas, tuan-tuan. Kan? Ada yang menyatakan matahari jarak sejengkal. Ada yang menyatakan matahari agak jaraknya 1 mil. 1 mil saya tak tahu macam mana, tapi sebut kitab 1 mil jarak matahari tu. Masing-masing berendam dalam peluh. Berendam dalam peluh selama 70 tahun, masya-Allah. Bayangkanlah tuan-tuan, menunggu hari penghisapan tu. Dan jadikanlah hari ini dalam minggumu sebagai hari yang kau khususkan bagi akhiratmu. Mudah-mudahan ia menjadi kifarah bagi hari-hari yang lain dalam minggu ini. Nampak? Jadi bab solat Jumaat ni lebih khusus pada lelaki. Lebih khusus pada lelaki. Kerana perempuan tak boleh Jumaat. Tapi kalau perempuan nak pergi Jumaat, tak perlu solat Zuhur lagi. Tak? Lelaki pun masalahnya, lelaki pun ramai tak pergi. Alasannya Covid. Alasannya Covid. Tu alasannya. Kalau tak Covid pun dia tak datang juga. Apalagi kalau Covid lagi dia tak datang. Alasannya Covid. Gitu. Covid dah habis dia pun besok, tak tahu dia datang tak datang. Memang hatinya tak ada terpaut ke masjid lah. Orang hati terpaut ke masjid ni kan, dia orang kata hatinya memberontak kan. Memberontak kalau tak bagi masuk masjid tu bongih dia. Bongih dia tak, sebab api ni hatinya sentiasa terpaut ke masjid tu kan. Tiba-tiba tak dapat bagi kan, tak dapat masuk. Sebab apa? Dah penuh. Jadi sembahyang keluar aja, keluar pagar tu. Bongih dia. Dia. Tapi ini memang daripada KKM sendiri. Kan dia kata penjarakan. Tak? Disebabkan penjarakan terpaksalah ikut. Macam tu. Mudah-mudahan ia menjadi keparah pada hari yang lain dalam minggu ini. Baik, seterusnya kita masuk adab puasa. Adab puasa pula, kita dah dekat nak masuk Ramadan ni. InsyaAllah tuan-tuan. Tak lama lagi dah masuk Ramadan. Dan kita sekarang ni berapa Sya'ban dah? 12 Sya'ban, betul tak? Kita dah 12 Sya'ban. Masya Allah. Masa berlalu begitu cepat dan pantas. Macam tu. Jadi kalau kita ambil peluang-peluang kan, jadi rugilah kita tu kan. Dengan kata Ramadan ni dah boleh tarawih, alhamdulillah lah. Cuma kejaga penjarakan. Datuk Garah kata pun boleh tarawih, tapi tak ada hitam putih lagi lah. Dia cakap macam tu ya. Kan? Boleh tarawih, lepas tu boleh tadarus, boleh buka puasa. Kat masjid, kat surau boleh buka puasa, tapi jagalah penjarakan. SOP ketatlah SOP dia. Macam tu. Baik, ada puasa. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat, dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut derajat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Jadi kata musannif, dia telah imam. Siapa musannif tuan-tuan? Imam Ghazali rahimahullah taala. Okey, dia kata tak sepatutnya kita berpuasa hanya sekadar bulan Ramadan. Kenapa? Kerana kita menyia-nyiakan peluang-peluang yang telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebut dalam syarahnya dia kata,
Kalau kita hanya ambil Ramadan saja, maka diumpamakan seperti patatruku tijarah, seperti kita meninggalkan perniagaan. Kita meninggalkan satu perniagaan yang perniagaan itu boleh untung. Tapi kita biarkan berlaku sajalah, macam tu. Kemudian Allah Ta'ala menyediakan darjat yang tinggi di syurga besok. Di syurga, kalau kita mengambil peluang dengan berpuasa pada masa-masa yang selain daripada Ramadan. Nanti engkau akan menyesal, dia kata, bila engkau mendapat pahala orang yang banyak puasa sunat. Engkau akan menyesal bila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat, seperti halnya engkau melihat pada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau, kerana mereka berada pada derajat yang paling tinggi. Masya Allah. Yang disebabkan mereka berada derajat yang tinggi, kan mereka rajin puasa sunat, jadi mereka berada pada derajat yang paling tinggi. Sama seperti bumi dengan bintang-bintang. Kita duduk kat bumi, orang puasa banyak sunat banyak ni duduk kat bintang-bintang. Macam tu ibaratnya. Tengok kan orang tinggi, kita duduk kat bawah. Betul tak? Kemudian dalam syurga pula ada namanya pintu apa, tuan-tuan? Pintu Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu fihi Rayyan, yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal jum'ah, la yadkhuluna min ahadun ghairihim. Cuma dalam syurga tu terdapat pintu yang namanya pintu Rayyan. Masuk dalam pintu itu orang yang berpuasa pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Tidak masuk daripada selain daripada mereka itu. Fa iza dakhalu, apabila mereka masuk, aghlaqa, pintu pun ditutup. Lam yadkhul minhu ahadan, maka tak masuk lagi orang lain. Tak masuk lagi orang lain kecuali orang yang berpuasa tadilah. Baik. Kemudian di sepanjang tahun ada hari yang mempunyai kelebihan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada tersebut. Antaranya ialah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Okey? Bagi orang yang tak pergi haji. Yang pergi haji, bagi orang yang pergi haji dia tak perlu puasa. Yang tak pergi haji boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Okey? Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Sunat puasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Kemudian yang kedua, puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura itulah puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram. Nabi SAW satu hari melihat orang Yahudi berpuasa. Nabi melihat orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Maka Nabi bertanya, kenapa kamu berpuasa? Kami berpuasa kerana mengenangkan Bani Israel terselamat daripada Firaun bersama dengan Musa. Selamat mereka daripada dikejar oleh Firaun. Nabi Musa selamat dengan Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Jadi sehingga sebab itulah mereka orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Kita pun digalakkan, Nabi kata kami lebih aula berpuasa berbanding dengan Yahudi sebenarnya. Dan juga sunat puasa pada hari Tasu'ah. Tasu'ah adalah hari 9 Muharram. Namanya hari Tasu'ah. Baik, seterusnya tuan-tuan, hari apa tuan-tuan? Hari Tasu'ah. Sebut tak kitab ni? Tak sebut betul. Baik, kemudian apa lagi? Seterusnya hari Asyura 10 Muharram. Kemudian 10 yang awal daripada Zulhijjah. Okey, seterusnya 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Al-Ashru awal min Zulhijjah. Kan di mana Nabi pernah bersabda, "Ma min ayyamil amal fihinna afdalu wa habbu ila Allah azza wa jalla min ayyami asyara Zulhijjah." Tiada daripada hari-hari beramal terlebih afdal yang terlebih dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari itulah hari 10 Zulhijjah.
Itulah pada hari 10 Zulhijjah. Itu memang ada sebut dalam hadis lah, sebut dalam syarah ini. Kemudian 10 hari yang pertama daripada bulan Muharram. 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal puasa sesudah Ramadan, iaitulah bulan Allah Ta'ala, iaitulah bulan Muharram, syahrullah al-Muharram. Okay. Afdalus salah ba'da faridah salatul lail. Seafdal sembahyang sudah sembahyang fardu, iaitulah sembahyang malam. Kemudian bulan Rajab. Bulan Rajab, kemudian bulan Syaban. Bulan Rajab dan bulan Syaban. Bulan Rajab ialah bulan Allah. Betul tak? Bulan Syaban ialah bulan Rasulullah. Dan bulan Ramadan ialah bulan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita tak digalakkan berpuasa penuh. Kita tak digalakkan berpuasa penuh selain daripada Ramadan. Kalau nak puasa Ramadan, jangan berpuasa penuh. Nak puasa Syaban, jangan puasa penuh 30 hari. Nak puasa 30 hari Syaban, nak 30 hari Rajab, itu tak digalakkan lah. Okay. Tiada puasa penuh melainkan bulan Ramadan sahaja. Itulah berpuasa penuh. Pada lain tidak. Nabi tidak menggalakkan umat Nabi ini, umat Rasulullah berpuasa penuh pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Jadi oleh itu pilihlah hari-hari tertentu yang terdapat pada bulan Rajab ataupun bulan Syaban. Jadilah tentu. Kemudian bulan-bulan haram. Itu ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, dan kemudian 1 bulan yang terpencil, itulah bulan Rajab. Bulan Rajab ni dia terpisah sikit. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Lepas Muharram apa? Safar kan? Sepatutnya lepas Muharram Safar. Lepas tu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Itu baru masuk Syaban. Jadi bulan Rajab ni jauh terpisah. Jauh terpisah daripada 3 bulan yang berturut-turut tersebut. Macam tu. Baik. Tapi digalakkan kita berpuasa. Tapi jangan berpuasa penuh lah. Puasa penuh ni tak digalakkan semua. Kemudian dalam sebulan pula ada hari yang mempunyai kelebihan puasa. Iaitulah seperti awal bulan. Contoh tuan nak berpuasa di awal bulan, ataupun tuan nak puasa di tengah bulan, atau nak puasa di akhir bulan, ataupun hari-hari putih. Hari-hari putih iaitu 13, 14 dan 15. Okay. Ataupun tuan nak puasa Senin, Jumaat, Khamis. Senin, Khamis, Jumaat. Senin, Khamis, Jumaat nak puasa gitu dalam bulan sebulan. Boleh. Cuma tak digalakkan puasa penuh. Tuan-tuan boleh select lah. Select mana hari yang tuan nak puasa. Ya. Katanya awal bulan tu punya bulan 1 sampai awal bulan Ya, saya tengok awal bulan. Di sini dia tak sebut mana dia katakan awal bulan itu. Kan? Awal syahri. Dia kata fi syahri fa awal syahri wa awsatuhu wa akhiruhu. Qala Ibn Hajar yusannu sawmu ayyamul saudi khaufan min zulmatil zunub wa hiya as-sabi' aw samin wa taliyahu. Fa iza bada'a samin wa naqasa syahri sawma awalul layali wa hina izin yaqa'u sawmuhu mi awal syahri aidan. Okay? Fa aina yusannu sawmu salasa awal kullu syahrin. Baik. Kata Ibn Hajar disunatkan puasa hari hitam. Ada puasa hari hitam pula. Kata Ibn Hajar disunatkan puasa hari hitam. Haupun kerana takut min zulmatil zunub, kerana takut daripada kegelapan dosa. Mana dia? Iaitulah as-sabi' hari yang ke-7, au-samin ataupun hari yang ke-8, wa taliyahu ataupun yang mengiringinya. Fa iza bada'a bisamin, dan apabila memulai dengan hari yang ke-8, wa naqasa syahri, dan kuranglah sebulan, soma awalul
awalu talihi, naklah berpuasa pada awal yang mengiringinya. Wa hina izin, dan pada ketika itu yaqa'u samahu, jatuhlah puasanya mi awali syahri juga, aidan pada awal bulan juga. Fa'innahu, maka sesungguhnya yusannu saumu salasah awal, maka sesungguhnya disunatkan puasa 3 yang awal kullu syahrin, pada setiap bulan. Pada setiap bulan. Gitu. Semaknanya ke-7, ke-8 pun dia termasuk pada awal bulan juga. Ada juga pernah menyatakan 3 yang awal. 3 hari yang awal itu dikatakan mana awal bulan. Sanu saumu salasa awal kullu syahrin, disunatkan puasa pada 3 yang awal pada setiap bulan, macam tu. Kemudian hari putih itulah 13, 14 dan 15 Zulhijjah. Okey. Kemudian itulah. Itu dikatakanlah, maknanya pada awal bulan, paling tidak pun kita ambillah 7 hari. 7 hari awal lah, ni awal bulan. Okey. Pertengahan bulan duduk tengah-tengah lah. 14, 13, 14, 15, 16 awal. Ujung minggu, kata yang ujung lah, maknanya bulan minggu yang akhir. Minggu yang akhir itu dikatakan sebagai akhir bulan. Minggu akhir akhir bulan. Kalau setiap bulan kita buat Isnin sampai Jumaat, lepas tu Sabtu Ahad boleh. Isnin, Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu Sabtu Ahad tak maka. Itu awal bulan ke? Setiap bulan. Setiap bulan. Katakanlah tadi nak buatkan setiap bulan. Jadi bermula dengan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lepas tu Sabtu Ahad tu Sabtu Ahad. Ke sebulan dia tu, minggu yang awal tu. Mana awal bulan. Dia kira awal bulan. Bolehlah tu untuk seminggu kan. Macam tu. Sebab di sini pun ada sebut hari yang ke-7, hari ke-8 pun dimasuk juga, masukkan ke sini. Kalau ikut daripada syarahnya lah. Okey. Mana hari ke-7, hari ke-8 pun masuk juga. Macam tu. Masuk juga dikirakan sebagai awal bulan. Macam tu Baik, kemudian di dalam seminggu pula ada hari-hari yang punya kelebihan berpuasa seperti hari Khamis, Isnin, Khamis dan Jumaat. Isnin, Khamis, Jumaat. Malahan Nabi selalu berpuasa pada Isnin dan Khamis. Kalau kita berpuasa Jumaat, maka naklah diiringi dengan Khamis ataupun hari Sabtu. Maka puasa pada Isnin, Khamis dan Jumaat adalah mengkifarahkan dosa seminggu. Dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, hari putih adalah menghapuskan dosa sebulan. Dia boleh menghapuskan dosa sebulan. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam pusingan tahunan. Dalam pusingan tahunan. Dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam pusingan tahunan. Mana dibuat setahun lah, tapi hari-hari tertentu yang telah dipilih tadilah. Maknanya permulaan bulan ataupun pertengahan bulan ataupun akhir bulan. Dan juga hari putih. Ulang semula, puasa pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat adalah mengkifarahkan dosa seminggu. Dia kifarah dosa seminggu. Kecuali dosa besar lah, dosa besar tak kena taubat. Dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan dan hari-hari putih adalah menghapuskan dosa sebulan. Dia hapuskan dosa sebulan. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah sebutkan dalam pusingan setahun. Dalam pusingan setahun. Mana setiap bulan kita akan buat puasa permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir tahun, akhir bulan dan hari putih lah. Kecuali Ramadan lah. Kecuali Ramadan memang puasa penuh lah. Kena puasa penuh kan. Tak boleh kita buat puasa pertengahan bulan, permulaan bulan, akhir bulan, tak boleh. Nanti orang pelik lah kan, apalah dia punya amalan ni kan. Dari pula macam tu. Baik, kemudian dan janganlah engkau menganggap bahawa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum dan berjima' sahaja,
tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu lagi. Itu dikatakan puasa orang-orang khawas, puasa orang-orang yang soleh. Mana puasa orang soleh ini bukan hanya sekadar makan minum sahaja, tetapi mata, tangan, mulut, kaki, anggota badan yang lain, semuanya dijaga dan pelihara, kan? Sebab puasa, pembagian orang puasa 3 kan. Pertama, puasa orang awam, puasa orang awam. Kedua, puasa orang hawas. Ketiga, puasa hawasul hawas, hawa isul hawas, kan? Puasa para nabi, para rasul, itu dikatakan hawasul hawas. Okay? Kita ni sama ada puasa orang awam ataupun puasa orang hawas, puasa orang soleh. Puasa orang soleh ini puasa yang bukan hanya sekadar menahan makan minum, malah semua anggota badan dijaga dengan baik. Tapi jangan dijaga waktu Ramadan je. Habis Ramadan semua tak jaga, kan? Habis Ramadan, kembali balik bergelumang dalam dosa, benda tak elok, Jadi sepatutnya dengan Ramadan tu patutnya dapat menterbiah diri dia, mendidik kita sia menjadi orang yang soleh. Itu yang Allah Ta'ala sebut tu la'allakum tattaqun tu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tu antara tujuan puasa tu, supaya kita menjadi orang bertakwa. Kalau puasa sebulan tak jadi takwa, jadi hantu jembalang, tak ada lah dah. Kan? Baik, kemudian dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tiada daripada puasanya kecuali hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum saja, lapar dan dahaga sajalah. Hanya tahan diri pada lapar dan dahaga saja. Tapi anggota badan, mata, telinga, semua tak dijaga lah. Habislah punya pahala tu, kosong lah, penat je lah. Penat puasa pada pagi petang. Cuma berpuasa ketika bukan Ramadan, dia punya cabaran dia besar. Berat cabaran dia. Sebab orang lain semua makan. Orang lain semua makan. Kalau kerja pejabat pun tengok kawan makan. Makanlah sorak-sorak tu. Order macam-macam makanan. Kita puasa ni, tercabar betul lah. Tercabar betul kan. Kena pula panas. Orang jual air dekat tepi jalan tu, air tobu, air sirap, air soya lah kat tepi jalan tu kan. Semuanya tu menggoda gitulah, menggamit malam-malam gitu kan. Malam-malam. Masuk ofis macam tu juga, keluar ofis macam tu juga, ke rumah macam tu juga, semua malam-malam baik. Jadi cabaran dia besar lah. Betul tak? Tapi kalau Ramadan memang semua orang tak makan. Semua tak makan, orang tak minum. Kecuali waktu berbuka nanti je. Macam tu. Ataupun pada pasal Ramadan je lah. Ni tak tahulah pasal Ramadan ni. Takut nanti bila pasal Ramadan ni, doket-doket ni COVID juga, masalah juga tuan. Seterusnya tuan, maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga keseluruhan anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka engkau mesti menjaga mata daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan, dan mesti menjaga lidah daripada bercakap perkara tak faedah, dan menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Kerana orang yang mendengar, orang yang mengumpat adalah sama dosanya dengan orang yang mengumpat. Orang yang mendengar orang mengumpat sama seperti dengan dosanya dengan orang mengumpat. Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang mengumpat, kalau dia tidak mengingkari akan umpatan tersebut. Nampak? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj baru ni kan, Isra' Mi'raj, Nabi dalam peristiwa itu Nabi ditunjukkan dengan satu golongan manusia dalam peristiwa Isra' Mi'raj tadi, kuku-kuku mereka daripada tembaga.
besi atau tembaga lah. Kuku-kuku mereka daripada besi dan tembaga. Dan kuku tadi mereka gunakan untuk mencakar muka-muka mereka. Mencakar muka dan juga mencakar dada-dada mereka. Habislah semua. Luruh lah. Lepas tu bercantum semula, cakar balik. Cantum semula, cakar balik. Jadi Nabi pun tanya dengan Jibril, ya Jibril, apakah maksud dengan golongan ini? Ini adalah golongan umat kau yang Muhammad yang suka mengumpat. Yang suka mengumpat. Gosip dah, gosip lah. Suka mengumpat. Mengata orang. Mengumpat maksudnya menyebut keburukan orang lain, yang mana orang tu tak ada depan kita. Itu kata mengumpat. Kalau depan kita, mengumpat tak? Orang tu depan kita, kita tak mengumpat, tapi kita merendahkan darjat dia lah. Kita cakap benda tak elok depan dia, jadi mana kita menjatuhkan maruah dia, menjatuhkan darjat dia. Macam tu. Mungkin dia akan rasa malu apa yang kita cakap tadi. Memang dia tak mengumpat. Dia tak mengumpat benda tu, tapi benda tu bila dia dengar memang tak elok lah. Menjatuhkanlah aib, menjatuh aib dia, kan tak? Macam tu. Mungkin dia akan mengajuk dan sebagainya. Kalau mengumpat ni sama seperti makan daging saudara yang telah mati. Daging saudara yang telah mati. Macam mana kalau kita makan daging saudara yang telah mati? Saudara kita sendirilah, kita makan daging dia. Buruk tak ukur Buruk lah ukur dia. Baik. Kemudian begitu pula hendaklah engkau menjaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, khamsun yuftirna as-saim. 5 perkara boleh membukakan puasa orang yang berpuasa. Bermaksud membukakan puasa mana membatalkan pahala. 5 perkara boleh batal pahala puasa. Pertama, al-kazib. Kazib ni orang cakap bohong. Orang cakap bohong. Cakap dia tu memang sadap dong tapi bohong. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah tadilah mengumpat tadilah. Mana orang mengumpat ni sama seperti makan daging yang salah mati. Kan? Akhirat besok itulah dia mencakar muka-muka mereka sendiri dan dada-dada mereka. Kemudian an-namimah. Namimah ini ialah mengadu domba. Mengadu domba ataupun yang menghasut lah. Menghasut. Dia pergi si A, dia hasut si A supaya benci si B. Dia pergi pada si B, dia menghasut pula si B supaya benci pada si A. Okey? Dia tukang hasut. Ataupun yang suka menaburkan fitnah, kan? Meniup api-api permusuhan. Meniup api permusuhan. Daripada permusuhan yang kecil terus menjadi permusuhan besar. Daripada permusuhan kecil pada menjadi permusuhan besar. Akhirnya boleh menjadi gaduh. Dan paling tidak pun kemungkinan boleh jadi membunuh pula. Si A membunuh si B hasil daripada sisi. Sisi maksud akhirnya berbunuh-bunuhan lah antara saudaranya. Kesan daripada namimah telah. Kesan daripada menghasut. Berat menghasut betul. Berat. Kemudian an-nazru bisyahwatin. Yang keempat, menilik dengan syahwat. Menilik dengan syahwat. Menilik dengan pandangan syahwat, nafsu syahwat. Macam tu. Pandang kan, tak berkolip mata kan. Mata tak berkolip. Sehingga menimbulkan berahi lah. Ini menilik dengan syahwat ni, dia salah satu daripada muqaddimah. Muqaddimah jima'. Muqaddimah kepada zina. Muqaddimah pada zina. Itulah menilik kepada syahwat. Boleh bawa pada perzinaan. Tak? Kemudian yamin kazibah. Yamin kazibah ini ialah orang yang bersumpah tapi bohong. Dia bersumpah, sumpah palsu. Dia bersumpah depan hakim. Ada kadang mau dimongak hakim tu ada. Tipu hakim ada.
Tapi jangan jumpa lah. Tapi ada juga kadang menipu. Sanggup menipu lah kan. Gitu. Ayyamin kazibah. Wallahi wabillahi wa tallahi. Siap. Wallahi wabillahi wa tallahi. Tapi mengak menipu. Gitu. Biasanya kalau menipu ni biasanya akhirnya terbuka juga. Dia akan terbuka kalau kita menipu ni kan. Janganlah kita menipu. Malah kalau kita menipu isteri pun akhirnya terbuka juga. Suami menipu isteri. Macam cerita Piramli kan, mongak kan. Mongak isteri kan. Si pertama, si kedua, akhir kahwin dengan isteri ketiga. Kan? Akhirnya terbuka kan. Terbuka bila kena kerja. Pilih kedai baru, tak cukup tanah lagi. Tak cukup tanah lagi kan. Kerja ke isteri kan. Itu. Baik. Al-yamin kadzib, mana bersumpah dusta. Kesan daripada sumpah dusta ini, dia akan menyebabkan benda yang parah. Contohnya bersumpah, dia kata wali tak ada. Kalau dalam bab pernikahan lah, dalam bab pernikahan dia kata wali tak ada ataupun wali gaib. Wali salah satu rukun nikah. Kan? Wali adalah salah satu rukun nikah. Kan? Wali antaranya lah yang paling tinggi ialah ayah. Ayah, lepas tu datuk, lepas tu jatuh pada adik-beradik sebapa, adik-beradik sebapa lah macam-macam lah. Sampailah pada pak saudara. Tiba-tiba dia guna pak saudara. Adik-beradik ada lagi? Adik-beradik ada lagi. Dia tahu adik dia ada kat mana. Abang dia tahu ada kat mana. Biasanya perempuan lah. Biasanya perempuan dia nak pakai wali. Ada yang menipu. Ada yang menipu. Nyatakan kan wali gaib. Wali yang sebenar gaib. Tak tahu gimana. Sedangkan wali ada. Loket je. Taman sekolah je. Taman sekolah je. Abang duduk. Dia kata abang tak ada. Tiba-tiba bernikah. Kan? Bila dah nikah, datang aduan nyatakan abang dia masih hidup. Jadi pernikahan tu tak sah lah. Pernikahan tu fasid. Tak sah lah pernikahan tu. Tapi kalau ada anak macam mana? Itu kesan daripada sumpah palsu tu. Sumpah palsu. Kan? Ikrar palsu lah. Ataupun keterangan palsu. Boleh juga? Keterangan palsu. Itu sebabnya kalau bab nikah ni, mana-mana yang buat keterangan palsu, kan, boleh didakwa di mahkamah. Boleh didakwa di mahkamah. Melanggar Seksyen 38 Undang-Undang Keluarga Islam. Okay? Memberi keterangan ataupun maklumat palsu. Ataupun dia tik dalam orang tu palsu. Dia tik, kan, dia kata dia bujang. Dia kata dia duda. Dia kata dia duda, tapi sebenarnya masih ada isteri. Ini mana memberi keterangan palsu lah. Memberi keterangan palsu. Yang paling teruk wali tadilah. Yang paling teruk tu wali lah. Kalau tak guna wali yang betul, pernikahan tak sah. Pernikahan tak sah. Bila pernikahan tak sah, kena pergi mahkamah untuk difarakkan pernikahan tu. Kena difarakkan, dipisahkanlah pasangan tadi. Kan? Kemudian mohon semula untuk bernikah dengan wali yang betul. Macam tu. Kan parah kan? Kalau ada anak macam mana? Contoh nak mengandung dah anak. Macam mana dengan anak tu? Anak wati syubhah ke macam mana? Anak zina ke? Itu mahkamah yang tentukanlah anak tu. Macam mana anak tu? Kalau dah ada anak. Kalau tak ada anak, okey lagi lah. Kalau dah ada anak, macam mana? Baik, itulah kesan-kesan daripada bersumpah yang dusta ataupun memberi maklumat keterangan palsu. Ada yang bersumpah berbohong depan hakim pun ada. Dia bohong depan hakim. Hakim pun dia bohong dengan berani betul ni orang empat. Berani dia. Kadang mungkin dia dah nekat nak nikah kan. Dah nikah dia bohong. Tapi ada aduan, nyatakan wali masih hidup. Wali yang betul masih ada lagi. Tiba-tiba guna wali lain. Parahlah.
Okey, itu saja tuan-tuan permukadimah kita, perbincangan kita malam ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi untuk kali yang kedua lah sebelum Ramadan. Saya ada satu sekali lagi kuliah Hafiz. Ada sekali lagi kan? Kuliah ada sekali lagi kan? Sebelum Ramadan lah. Ramadan apa bulan? 1 Ramadan 14 ke? Betul? Betul 14. Ya, saya tengok jadual tu ada tak lagi kita punya untuk kali kedua, kuliah kali kedua. Okay. Kalau kuliah kali kedua besok bulan April 9 bulan. Okay, kuliah pertama minggu 2 bulan. 2 bulan saya kuliah di Surau Taman Semanjaya. Minggu pertama Jumaat, minggu kedua Jumaat 9 bulan. Mana 9 bulan kat sini lah. 14 bulan tu baru masuk 1 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka soalan kalau ada sebelum saya tutup, ada tak? Ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'ana fataya alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna bil arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qablallahu